Ketua, izinkan saya mulakan ucapan perbahasan saya dengan memetik kata-kata hikmah dari Mahatma Gandhi mengenai pendidikan. Menurut beliau, by education I mean an all-around drawing out of the best in the child and man body, mind and spirit. Dengan izin. Tuan Di-Pertua, sebelum saya meneruskan perbahasan saya ingin memohon Yang Berhormat Menteri Kanan Senator Kementerian Pendidikan Malaysia di dalam ucapan penggulungan kementerian nanti untuk menjawab dahulu 7 soalan penting yang telah saya bawakan sebelum ini. Tidak perlu saya ulangi ketujuh soalan tersebut kerana ia telah pun diketahui umum di media-media semasa. Rakyat terbanyak dan terutamanya para pendidik menantikan jawapan dari Yang Berhormat Menteri Kanan Senator buat sekian lamanya. Hakikatnya di waktu ini, rakyat terbanyak melihat bagaikan ada kekaburan hala 7 Menteri Pendidikan di bawah pentadbiran kerajaan sekarang. Bahkan lebih teruk daripada itu, tiada perancangan yang rapi dan tersusun untuk menyelamatkan pendidikan anak-anak yang jelas terjejas akibat COVID-19. Beberapa persoalan mustahak perlu dijawab. Umpamanya, apakah perancangan alternatif kepada worst case scenario dengan izin yang kita tidak jangka? Seperti jika COVID-19 berlanjutan sehingga Mac 2021, apakah sekolah akan berterusan ditutup? Mengapa Menteri Pendidikan walaupun telah 8 bulan menduduki pejabat menteri, tidak ada satu pun konsultasi dilaksanakan dengan pihak berkepentingan seperti Kesatuan Guru NUTP ataupun Kesatuan Guru Malaysia Barat, KGMMB. NUTP saja mewakili lebih daripada 200,000 guru. Mengapa perjumpaan dengan mereka tidak dilakukan? Apakah Menteri Pendidikan juga telah mendengar pendapat stakeholders dengan izin lain seperti NGO-NGO pendidikan dan bertanya pendapat mereka? Adakah Menteri Pendidikan juga telah mengambil pendapat dari Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan MPPK sebelum mereka melakukan apa-apa keputusan yang besar? Dalam masa yang sama, mengapakah isu buka dan tutup sekolah tidak diserahkan dan diperkasakan Pejabat Pendidikan Daerah ataupun PPD yang melibatkan pihak sekolah dan juga PIBG. Mereka lebih maklum keadaan setempat mereka berbanding mereka yang berada di Putrajaya. Biarlah keputusan dibuat di peringkat mikro dan lokal dan bukan secara blanket di pihak pusat. Ini semua menimbulkan keresahan di kalangan semua pemegang taruh. Apakah master plan Menteri Pendidikan untuk mengatasi isu COVID-19 ini? Adakah pelan beliau cukup sekadar bersikap reaktif seperti menutup semua sekolah di saat-saat terakhir dan sehingga menimbulkan keresahan dan juga kegelisahan di kalangan ibu bapa dan juga para guru? Keputusan menutup sekolah secara blanket tanpa adanya alternatif untuk pendidikan anak-anak terutamanya kepada yang tiada capaian internet akan memusnahkan masa depan pendidikan anak-anak kita. Yang Berhormat Senator Menteri Pendidikan juga seolah-olah tidak sedar dengan data yang telah dikeluarkan oleh World Bank, World Economic Forum, UNICEF, UNESCO serta puluhan kajian lagi mengenai lost generation dengan izin akibat COVID-19 ini. Jangan kita lupa kajian RISE mengenai gempa bumi di Pakistan pada tahun 2005 yang menyatakan kehilangan pembelajaran selama 6 ke 8 minggu boleh memberi kesan kepada anak-anak sekolah ketinggalan 1 sehingga 2 tahun pelajaran ke belakang. Apakah KPM benar-benar tidak meneroka pilihan lain selain dari menutup semua sekolah selama 2 bulan? Tidakkah KPM melihat pendekatan negara-negara yang tidak menutup sepenuhnya sekolah-sekolah mereka atau mengambil langkah-langkah yang disarankan oleh laporan WHO berkaitan pengoperasian sekolah sewaktu pandemik, terutamanya perihal memberikan kuasa kepada sekolah dan pihak berkuasa tempatan untuk menentukan keputusan buka ataupun tutup sekolah? Bagaimana agaknya anak-anak kita dapat menggantikan semula 6 bulan yang telah hilang dari kalender pendidikan mereka? Bagaimana pula dengan generasi cicir yang akan terus hilang dari radar pendidikan negara setelah sekolah dibuka nanti? Isu penutupan sekolah juga bukan semata-mata menjejaskan proses pembelajaran dan pengajaran, tetapi juga pembekalan makanan sihat dan berkhasiat untuk anak-anak dari keluarga miskin, serta menjejaskan pendapatan pengusaha-pengusaha kantin yang selama ini bergantung kepada kehadiran murid ke sekolah. Bayangkan
Sebelum purata garis kemiskinan PJK Nasional disembak dari RM980 kepada RM2,208 pada Julai baru-baru ini lagi, sudah terdapat lebih 600,000 anak-anak miskin yang menerima bantuan rancangan makanan termiskin. Saya menjangkakan akibat penambahan warga M40 yang terjatuh ke dalam kelompok B40 akibat COVID-19 hari ini dianggarkan terdapat lebih 1 juta anak-anak miskin yang sepatutnya menerima RMT ataupun rancangan makanan tambahan. Tetapi dinafikan bantuan makanan sihat ini kerana sekolah ditutup. Saya dengan ini menggesa Kementerian Pendidikan Malaysia meneruskan pemberian makanan RMT, rancangan makanan tambahan ini, kepada anak-anak tersebut, di mana pengusaha kantin boleh menghantarkan makanan tersebut terus ke rumah anak-anak miskin berkenaan. Di samping ia akan meneruskan perniagaan para kantin dan memastikan pekerja kantin terus mendapat upah, ia juga dapat meneruskan pemakanan berkhasiat untuk anak-anak miskin itu. Tuan Yang di-Pertua, dalam masa yang sama, saya melihat dengan serius penambahan program susu yang dikatakan melibatkan peruntukan sebanyak RM420 juta. Saya menyambut baik pengumuman ini demi kepentingan anak-anak kita, tetapi saya berpendapat terlalu banyak kelemahan program susu sebelum ini yang akan membuka ruang korupsi dan ketirisan jika peruntukan RM420 juta ini tidak diuruskan dengan betul. Jangan kita lupa sekali-kali, 13 teguran audit mengenai program susu ini pada tahun 2015. Jangan juga kita lupa kes susu hilang seperti yang dibangkitkan oleh NUTP pada awal 2018. Serta apakah keutamaan peruntukan ini nanti diberikan hanya kepada beberapa syarikat saja seperti amalan yang biasa dilakukan sebelum ini. Saya berpendapat peruntukan 420 juta ini lebih baik digunakan untuk menambah penerima RMT sedia ada. Seperti saya nyatakan di atas, unjuran PJK yang telah disemak semula akan menyebabkan lebih ramai anak-anak menjadi calon penerima RMT. Dan ini penting untuk memberikan nutrisi di dalam kehidupan mereka. Atau jika kerajaan benar-benar ingin membantu rakyat, saya sarankan program sarapan percuma PSP di seluruh 7,772 sekolah rendah seperti mana yang pernah kita cadangkan sebelum ini. Ianya boleh dilaksanakan sepenuhnya apabila sekolah dibuka semula nanti. Program PSP ini akan memberi manfaat kepada semua 2 juta anak-anak sekolah rendah di seluruh negara. Bahkan menjimatkan hampir 2.3 bilion wang saku ibu bapa seperti yang dijangkakan oleh pakar-pakar ekonomi. Tuan Yang di-Pertua, peruntukan untuk pembaik pulihan dan penyelenggaraan sekolah daif bagi tahun 2021 untuk 50 buah sekolah adalah bernilai RM725 juta. Ini bermaksud kos purata untuk sebuah sekolah ialah RM14.5 juta. Besar. Hal ini amat berbeza dengan belanjawan 2019. Yang mana jikalau kita lihat dengan peruntukan RM652 juta diperuntukkan dan bilangan sekolah yang telah mendapat manfaat adalah 534 buah sekolah, terutamanya di Sabah dan Sarawak. 10 kali ganda walaupun dengan nilai yang lebih kecil. Oleh yang demikian, saya mohon dijelaskan mengapakah peruntukan yang sebegitu besar diberikan hanya untuk 50 buah sekolah saja. Apakah peruntukan tersebut termasuk dengan baki jumlah pembayaran hutang kerajaan negeri Sarawak yang akan dikontrakan dengan pembaik pulihan sekolah daif di negeri berkenaan? Jika tidak, saya ingin bertanyakan, ke manakah baki pembayaran tersebut? Serta apakah langkah luar biasa Menteri Pendidikan untuk memantau projek berskala besar tetapi hanya memberi manfaat kepada sebilangan kecil sekolah ini nanti? Sebelum ini, di zaman kami dahulu, proses penyelenggaraan sekolah daif dilakukan dengan pemantauan yang begitu ketat oleh pimpinan tertinggi KPM, yang mana kita wujudkan dashboard yang juga boleh diakses oleh orang awam. Bahkan bahagian pembangunan KPM
akan mengemukakan laporan berkaitan perkembangan pembinaan sekolah daif dan projek sakit di setiap mesyuarat susulan jemaah menteri pada setiap minggu. Apakah langkah sedemikian masih akan terus diamalkan atau mungkin ada kaedah yang lebih berkesan yang sedang dipraktikkan demi mengelakkan ketirisan dan demi memastikan setiap sen wang rakyat itu sampai ke sasarannya? Tuan Yang di-Pertua, hari ini semua sekolah di seluruh negara ditutup. Apabila sekolah ditutup, pembelajaran yang dicadangkan adalah dalam talian. Masalah berlaku apabila tidak semua murid mempunyai peranti ataupun capaian internet yang diperlukan. Menurut KPM sendiri, 36.9% murid tiada peranti di rumah. Dalam masa yang sama, medium yang boleh diakses oleh kebanyakan rakyat secara percuma adalah saluran TV arus perdana dan juga saluran radio. Maka kedua-dua wahana ini perlulah digunakan semaksimum mungkin di waktu kecemasan dan di kala pandemik. Setakat ini, TV pendidikan percuma di Malaysia hanya boleh diakses di TV OK selama 2 jam sehari sahaja. Ini amat memalukan. Di Indonesia sebagai contoh, mereka memperuntukkan sebanyak 6 jam sehari di saluran TV perdana mereka. Di Thailand pula, mereka menyediakan 15 saluran TV untuk pendidikan secara khusus. Manakala di Turki, TV pendidikan disediakan di setiap saluran untuk kelas berbeza sedari prasekolah sehingga ke peringkat universiti. Di Malaysia hanya 2 jam sehari sahaja. Saya yakin usaha mendirikan TV pendidikan bukan kerja KPM semata-mata. Kita perlu kepada usaha sama pelbagai kementerian yang lain. Mengatakan KPM tidak melakukan apa-apa juga adalah tidak adil. Rakyat tahu bahawa KPM ada memberikan projek kepada syarikat Radius One Sendirian Berhad melalui tender terus yang berharga hampir 2 juta ringgit semenjak beberapa bulan yang lalu untuk menghasilkan 800 kandungan yang sepatutnya diselesaikan pada bulan Oktober yang lalu. Dewan ingin penjelasan apakah status pembekalan kandungan TV pendidikan yang telah KPM berikan kepada Radius One Sendirian Berhad tersebut. Di manakah 800 kandungan yang disebutkan? Para pendidik dan anak-anak sekolah sedang menantikannya. Tuan Yang Pertua, pendidikan adalah proses yang memerlukan keterlibatan semua dan pengembelingan usaha semua pihak. Apakah usaha KPT dengan pihak KPM demi menangani pandemik kini? 7 bulan sudah berlalu dan yang berlaku hanyalah pengumuman tutup sekolah, buka sekolah, tutup universiti dan buka universiti di saat-saat terakhir saja. Apakah pendidikan tinggi hanya berkisar pada kelas dalam talian semata-mata? Kemanakah arah tuju dan juga hala tuju universiti untuk masyarakat? Ke arah manakah program sulam? Di manakah University for the Society? Bukankah di kala pandemik ini para siswa KPT sepatutnya didedahkan dengan semangat untuk membantu dan membina masyarakat? Sebarang usaha membantu masyarakat sepatutnya dikira sebagai pembinaan intelektualisme siswa yang bersepadu dan dimasukkan di dalam markah mereka. Usaha mengadakan kelas tuition untuk kejiranan, untuk komuniti, usaha sukarelawan mengantar bekalan dan membantu para frontliners, usaha membangunkan bahan-bahan pengajaran untuk anak-anak sekolah, usaha menghasilkan literasi di kala pandemik, usaha membanyakkan hasil karya kreatif, ini semua boleh dimasukkan sebahagian daripada kerja mahasiswa dan juga pembelajaran mereka yang kemudian ditukarkan dalam bentuk markah. Ini juga akan mencipta solusi kepada masyarakat yang boleh menukarkan cabaran kepada peluang untuk mahasiswa sekalian. Di manakah KPT dalam hal ini? Adakah cukup sekadar bertiktok? Pendidikan perlu dilihat dalam bentuk yang holistik dan pendekatan yang unik serta berbeza diperlukan dikala berlakunya kecemasan seperti waktu pandemik sekarang. Tuan Di-Pertua, IPTS Bumiputera adalah pelengkap sistem pengajian tinggi di mana hampir 80% pelajar mereka adalah daripada golongan Bumiputera dari golongan B40 dan M40. Kerajaan tidak harus lupa yang IPTS Bumiputera juga merupakan IKS sektor pendidikan tinggi. Dijangkakan 100 daripada 200 lebih IPTS milik Bumiputera akan ditutup dampak pandemik COVID-19 pada hujung tahun hadapan. Ini kerana KPT sehingga kini dilihat tidak mempunyai inisiatif proaktif
untuk memastikan kemasukan pelajar ke IPTS berkenaan sewaktu pengambilan tahun ini. Rakyat juga tidak nampak adanya insentif khas untuk menyelamatkan IPTS Bumiputera di dalam belanjawan 2021. Apakah KPT dan pihak kerajaan hanya akan membiarkan IPTS Bumiputera menjadi sejarah tanpa melakukan apa-apa tindakan sepatutnya? Tuan Dipertua, demi menangani masalah capaian internet, kerajaan telah memperuntukkan RM500 juta pada tahun 2021 nanti bagi melaksanakan inisiatif jalinan digital negara ataupun jendela, bertujuan memastikan kesaling hubungan sejumlah 430 sekolah di seluruh negara. Peruntukan ini dan program ini seolah-olah deja vu dengan izin kepada ramai pendidik. Deja vu yang menjanjikan mimpi ngeri kegagalan Wan Bestari Net yang telah menelan berbilion ringgit untuk dimonopoli oleh satu syarikat semata-mata. Hasilnya gagal dan ini telah diakui oleh majoriti para pendidik dan ibu bapa kepada murid-murid sekolah. Apakah jaminan dan usaha pemantauan bersepadu agar jendela ini tidak mengulangi kegagalan, ketirisan dan pembaziran wang rakyat seperti Wan Bestari Net? Bagi rakyat, terutamanya para pendidik, once bitten, twice shy, dengan izin. Dalam masa yang sama, saya juga ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini. Yang Berhormat. Ya, yang terakhir. Berkenaan pengurangan hampir 129 juta peruntukan kepada UiTM. Pada belanjawan 2020, UiTM menerima sebanyak 1.861 bilion. Tetapi jika dilihat pada belanjawan 2021, UiTM hanya menerima sekitar 1.732 bilion sahaja. Pengurangan sebanyak 129 juta ini akan memberi kesan kepada kesemua 20 kampus dan juga 160,957 pelajar UiTM yang rata-rata mereka adalah anak Bumiputera, anak warga B40, anak peneroka, anak petani, anak nelayan, anak penoreh dan anak-anak buruh sekalian. Saya dengan ini menggesa agar diberikan semula 129 juta ringgit ini kepada UiTM seperti mana yang telah diberikan pada tahun 2020. Adalah tidak masuk akal. Peruntukan penting untuk institusi yang selama ini membina pendidikan warga Bumiputera untuk anak-anak keluarga miskin yang tidak berkemampuan dipotong dengan jumlah yang begitu besar sekali. Begitu juga kita memuji usaha kementerian yang memberikan perhatian kepada OKU di peringkat sekolah. Ini pun dah terlebih daripada masa. Sebenarnya tak boleh. Tetapi saya dah kompromi, Yang Berhormat pun kena tamat perbahasan. Silakan. 2 minit. Tetapi tak boleh lagi Yang Berhormat. Silakan. Nanti terlebih susah saya. Yang Berhormat. Terakhir, penutup Tuan Ketua. Penutup dalam masa 30 saat. Silakan. Kita semua maklum belanjawan 2021 ini dipamerkan sebagai belanjawan untuk memerangi COVID-19 yang perlu disokong oleh semua pihak. Tetapi dalam konteks pendidikan, tiada langkah luar biasa yang dibentangkan untuk membantu murid, guru, siswa dan para pesyarah. Tiada peruntukan khas kepada murid dan guru terutamanya untuk membantu PDP, proses pengajaran dan pembelajaran dalam talian. Tiada pelan jangka masa panjang untuk memastikan semua anak-anak tidak keciciran dalam masa-masa yang mencabar ini. Oleh yang demikian, belanjawan ini hanya boleh disokong jika kesemua keresahan ini diambil kira. Terima kasih Tuan Ketua dan minta maaf. Terima kasih Yang Berhormat.